Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan kita dengan memanggil kita untuk sama-sama menjadi sebahagian daripada tetamunya pada malam ini. Orang-orang yang dijemput oleh Allah yang Maha Mulia ialah manusia yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melihat mulia sebagaimana manusia melihat mulia pada manusia yang lain. Mereka memandang lekeh pada manusia yang lain, melihat kepada kebendaan, lihat pada rumah mereka kecil, rumah kita besar, kita lebih mulia. Kita ada rumah sendiri, dia hanya menyewa rumah, kita lebih mulia. Gaji mereka kecil, gaji kita besar, kita rasa kita lebih mulia. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, manusia mulia itu ialah manusia yang senantiasa dipelihara oleh Allah supaya hidupnya akan diisi dalam kerangka takwa, menjadikan kehidupannya sebagaimana tanggungjawab seorang hamba kepada Tuhannya. Maka janganlah kita, tuan-tuan, bila Allah muliakan kita, kita pergi buat pula benda yang sia-sia. Ada masa di antara maghrib dengan isyak ni, marilah kita dengar beberapa nasihat yang boleh kita ambil sebagai pedoman dalam hidup kita, insya-Allah. Tuan-tuan, pepatah Arab menyatakan al-waqtu hayatun. Waktu itu adalah kehidupan. Jadi kalau orang mempersia-siakan waktu, bermaksud dia mempersia-siakan kehidupan dia. Kata Imam Ghazali rahimahumullah, jangan biarkan diri kamu mempunyai masa lapang. Imam Ghazali tak bagi kita ada masa lapang. Kita seronok kalau ada masa lapang. Maksud apa dia? Maksud dia suruh kita ni rancang aktiviti kehidupan kita ni dengan kerja-kerja ibadah. Ada ruang-ruang yang belum lagi ada perancangan, kita rancang untuk buat aktiviti-aktiviti ibadah. Kalau kita tak merancang ruang-ruang kehidupan kita dengan membiarkan ia menjadi masa lapang, maka sudah tentulah syaitan yang akan mengisi masa itu dengan rancangan-rancangan yang akan menukar sifat kita daripada seorang hamba Allah kepada pengikut-pengikut syaitan. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam. Malam ini kita nak melihat kepada ciri prinsip harakah Islamiah. Orang-orang yang mendukung harakah Islamiah, dia faham betapa perjuangan mereka bersama-sama dengan gerakan Islam ini. Gerakan ini dia ada prinsip dia. Prinsip yang keenam yang kita nak tengok pada malam ni ialah pengasingan jiwa bukan jasad. Sebagai yang ada kitab di muka surat 142. Pengasingan jiwa bukan jasad. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian,
Kata almarhum Dr. Fathayakan rahimahumullah, sejak akhir-akhir ini banyak diperkatakan tentang uzlah syu'uriyah. Uzlah syu'uriyah. Apa maksud uzlah syu'uriyah? Pengasingan jiwa. Uzlah ni Nabi SAW dulu sebelum dapat wahyu, Nabi selalu berulang-alik ke Gua Hira. Nabi mengasingkan jiwa Nabi daripada terkena noda-noda masyarakat jahiliah. Bukan orang lain, kaum keluarga Nabi, jiran tetangga Nabi. Keluar aja pintu rumah Nabi, ada bermacam-macam maksiat. Nabi mengajar kepada kita betapa pentingnya kita ini kena ada satu perancangan untuk memelihara, menjaga diri kita. Banyak musibah yang berlaku ialah kerana manusia itu tidak dapat menjaga diri dia. Dia tak dapat nak menjaga fikiran dia, dia tak dapat nak menjaga lidah mata dia, dia tak dapat nak menjaga amarah dia, dia tak dapat menjaga nafsu dan syahwat dia. Sebab apa? Sebab dia tak tahu bagaimana nak menjaga. Bila dia tak menjaga, maka sudah tentulah akan menyebabkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri dia sendiri. Dia akan menyesal. Sebab itu tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, cara untuk kita menjaga jiwa kita ini dah dengan banyak bersabar, yakni menahan diri, menahan mata, menahan lidah, menahan amarah, menahan syahwat nafsu kita, tuan-tuan. Dan cara nak menahan semua ni, tuan-tuan, Allah dah sebut dah. Allah sebut dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah beritahu kepada kita nak dapat sabar ni, kita kena cari partner sabar. Macam mana kita nak dapat sabar? Minta dengan Allah sabar ini dengan banyakkan solat. Banyakkan solat. Lagi cepat kita solat, lagi cepatlah Allah kurniakan kepada kita kesabaran. Lagi sempurna solat kita, lagi sempurnalah sabar kita. Maka dengan adanya sabar, insya-Allah kita akan dapat menjaga jiwa kita ni, tuan-tuan. Baik. Uzlah syu'uriyah yang diutarakan oleh Asy-Syahid Said Qutb, di mana beliau berkata, dia satu masa dahulu bila mana Said Qutb ni, dia ni seorang apa tu, penulis. Dia mengarang dalam penjara kitab Fi Zilalil Quran. Bagaimana Syekh Qutb ni, kata-kata dia ataupun penulisan dia berkaitan dengan uzlah syu'uriyah ni menjadi satu fenomena yang diperkatakan oleh masyarakat. Apa itu uzlah syu'uriyah? Kata Sayyid Qutb, sesungguhnya menjadi satu kemestian supaya wujud satu barisan hadapan yang berazam mencapai cita-cita ini. Kena ada front line. Dalam gerakan Islam ni dia kata mesti ada front line. Orang yang benar-benar mempunyai azam, semangat, komitmen untuk mencapai cita-cita Islam. Mereka ini akan terus mara di jalan ini, mara terus dalam menghancurkan jahiliah yang bermaharajalela di serata pelosok bumi. Mara terus dalam usaha mengasingkan jiwa dari satu sudut, di samping mengadakan hubungan, yakni hubungan jasadiah dengan jahiliah di sudut yang lain. Macam tu, tuan-tuan.
Ada tempat kita ni akan menjalinkan hubungan. Ada tempat kita kena mengasingkan atau memutuskan hubungan. Di mana yang perlu kita wujudkan hubungan, iaitu pada jasadiah, hubungan fizikal kita. Maksudnya apa dia? Dengan masyarakat, dengan sistem jahiliah yang ada di luar sana, sebagai seorang pendukung perjuangan Islam, kita tidak boleh memutuskan secara terus hubungan kita dengan masyarakat, dengan sistem yang dikuasai oleh jahiliah. Kita tak boleh terus tinggalkan mad'u kita yang berterusan melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Kita kena ada hubungan jasadiah, yakni hubungan fizikal. Kena terus bergaul dengan mereka. Cumanya kita perlu mengasingkan jiwa kita daripada terpengaruh dengan mereka. Tuan-tuan, Nabi dan Rasul banyak yang sebelum mereka ni jadi Nabi, Allah ajar atau Allah didik mereka ni dengan menjadi seorang pengembala kambing. Sebagai latihan sebelum terjun ke dalam masyarakat. Manusia yang berperangai dengan kejahilan ni, ulaika kal an'am, mereka ni macam binatang ternak. Sebab tu Nabi telah diajar macam mana kerana tabiat binatang ternak. Lembu, kambing, ini binatang al-an'am. Cumanya kambing ni lebih special lah. Penjagaan kambing ni dia lebih rumit daripada jaga lembu. Tuan-tuan, daripada 5 orang Nabi ataupun Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ni, kalau kita ni macam majlis tertinggi ya, MT. Daripada kalangan ahli-ahli majlis, dia hak paling tinggi sekali. Daripada 124,000 Nabi, yang mana setiap mereka ni ada mukjizat-mukjizat yang Allah telah berikan pada mereka, ada 5 orang yang Allah angkat dia kepada satu majlis yang lebih besar, dipanggil Ulul Azmi. Tinggi tahap mereka ni tuan-tuan. 124,000 Nabi yang ada mukjizat itu, tak kira lagi waliullah yang Allah berikan karamah. Di antara manusia-manusia mulia ini ada 5 orang yang Allah angkat kedudukan dia, iaitu Ibrahim, Nuh, Musa, Isa dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Ulul Azmi. 4 orang yang jelas diketahui mereka itu sebelum menjadi Rasul adalah pengembala kambing. Siapa dia? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh tak jumpa riwayat yang menceritakan yang dia pernah memelihara kambing. Tuan-tuan, bila kita bela kambing ni, kita tak perlu jadi kambing. Tetapi kita tak boleh berpisah dengan kambing. Kita kena faham rentak. Kita kena faham kerenah. Kita kena faham apa yang disukai, apa yang tidak disukai oleh kambing. Kita kena faham ancaman-ancaman sebelum kambing dapat menghidua ancaman. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati Allah, uzlah syu'uriyah ni begitulah lebih kurangnya tuan-tuan. Kita tak boleh biarkan masyarakat kita lantak awak lah. Lantak awak. Awak nak jadi apa? Jadi awak. Kubur masing-masing, esok awak jawablah dengan Tuhan.
Walaupun kita tidak berkenan kepada perbuatan mereka, cara hidup mereka, fikiran mereka, pilihan mereka, tetapi kita tidak boleh mengasingkan diri kita untuk terus berdakwah, menegur dan menyampaikan hakikat Islam. Sehingga sampai kepada kemuncaknya tuan-tuan, kalau kita lihat dalam usaha dakwah baginda daripada Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi sehinggalah sampai ke peringkat Nabi berdakwah secara terang-terang, tapi orang masih lagi tak boleh menerima kebenaran. Bukan tak boleh terima, mereka degil untuk menerima kebenaran Islam. Sehingga Allah perintahkan Nabi untuk berperang. Berperang tuan-tuan. Kenapa sampai tahap kita kena berperang? Kerana selagi mana ada pemimpin-pemimpin yang akan terus menguasai pemikiran rakyat, pengikut-pengikut orang-orang yang berada di bawah dia ni, dengan sistem kejahilan, kekufuran, kemungkaran, selagi itu Islam itu terhalang untuk masuk ke dalam benak pemikiran orang ramai. Selagi mana ada kepala-kepala jahat ni, selagi itu rakyat tak faham, tak fikir dan tak terlintas langsung untuk menerima Islam. Sebab hari-hari dipasak, didakya Islam tu jahat, Islam itu mundur, Islam itu teroris dan sebagainya. Sebab itu kita melihat bagaimana dalam gerakan Islam ni, dia ada penghujungnya adalah jihad, yakni mengangkat senjata fi sabilillah. Tuan-tuan, bukan bermakna kita ni memaksa orang untuk terima Islam dengan pedang, tidak. Kita hanya mengalahkan batu-batu penghalang yang menghalang pemikiran manusia daripada melihat kebenaran Islam. Setelah kita beri mereka amaran, kita tawarkan pada mereka pilihan Islam atau perang, atau bayar jizyah. Mereka memilih untuk berperang. Mereka berkerah untuk tetap tak mau terima Islam. Kita berdakwah secara ilmiah, secara berbahas, mereka tetap tak mau terima Islam. Mereka jolok telinga mereka, tak mau dengar dakwah. Punya teruk. Bayangkan Nabi Allah Nuh AS berdakwah pada kaumnya 900 tahun tuan-tuan. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Tuhan, aku berdakwah kepada kaum aku ni bukan main-main, bukan calang-calang masa, siang dan malam selama 900 tahun. Pak mati, mari anak. Anak pun perangai macam pak juga. Mari cucu, cucu pun perangai macam pak, macam Tok Wan juga. Tak berubah. Sehingga setelah genap 9 tahun, barulah Nabi Nuh berdoa pada Allah, supaya Allah menghapuskan orang-orang yang tak mau juga terima kebenaran. 900 tahun tuan-tuan. Lamanya. Nabi Nuh AS tetap bersama dengan kaum dia. Dia tak memisahkan diri dia, tak meninggalkan kaum dia, dan tak berdoa dengan cepat macam mana kita hari ni. Baru 15 tahun kita didik anak kita tak mau dengar cakap kita, tak nak semayang juga, hak perempuan tak nak juga ubah pangai, duk perangai macam tomboy contoh. Tak mau pakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Seluar jin ni habis kali bakar dah ustaz, tapi dia duk beli lagi, duk pakai lagi, bahkan lebih ketat lagi nak tunjuk lawan kat kita ni. 15 tahun kita pun angkat tangan, ya Allah. Jangan tuan-tuan. Anak saya ni ustaz dah 20 tahun dah ustaz, saya tegur, saya bimbing, saya nasihat, minta ubah, buanglah perangai sak dadah ni ustaz. 20 tahun tuan-tuan. Kita jadi ketua biro dakwah taman apa? Taman Legenda.
30 tahun ustaz saya ni ketua biro dakwah. Tak lah ustaz bagi orang lain. 30 tahun. Nabi Allah Nuh 900 tahun. 900 tahun ni sebelum Portugis mari ke Melaka lagi tuan-tuan. Sampai sejak bila tuan ni berdakwah? Sebelum Portugis mari Melaka lagi saya dakwah lah. Jemu. Tak jemu. Pengertian uzlah yang dimasukkan oleh Asy-Syahid Said Qutb di sini ialah uzlah syu'uriyah. Yakni kita perlu mengasingkan jiwa. Jangan kita ni sokong. Jangan hati kita ni berkenan. Jangan hati kita ni terpengaruh dengan jahiliah yang bermaharaja lela. Betul sekarang ni kita banyak lagi terlibat dengan sistem-sistem jahiliah. Tapi jangan pula kita ambil penyediaan, aku tak join lah, lantak kat mereka. Ada segelintir yang sedemikian. Contoh, aku politik-politik ni kotor dia kata. Tinggal terus politik. Pilihan raya ni, ini bukan Islam punya cara. Habis itu, aku tak mengundi. Tak kisahlah kita tak berkenan dengan apa yang ada sekarang. Tapi tetap kita kena involve. Kerana kalau kita tak terlibat, mudaratnya lebih besar. Kecintaan kita untuk menyelamatkan manusia ini, satu hari nanti kita akan patahkan kepala punca dia tu. Tapi nak patahkan kepala punca dia tu, perlulah mengambil masa yang amat panjang. Tuan-tuan bayang Nabi Nuh AS, bila mana Allah perintahkan dia buat bahtera, kata ulama, Nabi Nuh cakap dengan Allah, ya Allah aku nak buat kapal, kayu nak ambil mana? Kayu nak ambil mana? Kapal ni besar. Allah suruh buat kapal besar, aku nak cari kayu mana? Kata ahli ulama, sehingga Allah suruh Nabi Nuh tanam pokok. Nak buat kapal, tanam pokok. Ianya tuan-tuan, 30 tahun. Cukup pokok besar, tebang. Boleh buat kapal. Punya panjangnya, lamanya menunggu. Allah suruh kita berdakwah ni bukan sehari dua boleh dapat keputusan. Tidak. Kena banyak sabar dan kena yakin dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi uzlah su'uriyah, pengasingan jiwa yang dimaksudkan oleh Asy-Syahid Said Qutb di sini, supaya jiwa kita itu tidak dikotori atau dijangkiti oleh noda-noda masyarakat jahiliah. Memisahkan jiwa dengan cara kita merasai ketinggian iman, di samping kita terus mara dalam gerak kerja menghapuskan jahiliah dengan kita mendedahkan kepalsuan, mencabar kebatilan, terus berkorban dan berjihad tanpa takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Masyarakat kita buat hari sukan taman. Kita ni tok imam, nak kena hadir ke ustaz? Kena hadir. Sebagai anggota masyarakat, kita kena attach dengan masyarakat. Tapi mereka ada buat aerobik, ada zumba. Aerobik zumba ustaz tak payahlah join. Tapi satu ada memanah, ustaz pergi mana? Masa mereka aerobik zumba tu, ustaz gunalah peluang tu untuk mendekati, menasihati. Kalau boleh kita cuba pelan-pelan ubah. Bukan tak boleh bersenam, boleh. Bukan Islam ni melarang kita ni badan fit, tapi jangan pakaian pun fit juga. Badan fit tak apa, baju tu jangan di fit kan. Apa gunanya tuan-tuan? Cantik pada fizikal, tapi hati kita bergelumang dengan dosa. Pelan-pelan lah kita ajak masyarakat.
Ya, ni kalau orang buat program, kita duk buat sikap, kita asingkan diri, aku tak nak pergilah. Tuan-tuan, tak boleh. Kita mesti keluar, berjumpa dengan masyarakat sebagai jiwa seorang pendakwah. Jiwa untuk menegur dan mengubah. Pelan-pelan, kalau bukan hari ni, mungkin tahun depan. Kalau bukan tahun depan, mungkin satu masa nanti. Kataan ni perlu diulang, disebut-sebut, sehingga akhirnya orang boleh terima dengan baik. Sehingga akhirnya kita boleh cabar kebatilan. Kita boleh cabar kebatilan. Uzlah di sini dia kata adalah bermakna perbezaan, yakni berbeza di antara golongan beriman dengan golongan kufur. Tuan-tuan, kita ni biar nampak beza. Hidup kita ni jangan serupa macam orang tak ada iman. Yang tak ada, orang kata apa? Tak ada jati diri sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Ada masa kita kena luangkan masa kita dengan Tuhan. 5 kali satu hari Tuhan kata jumpa dengan aku, maka kita utamakan Tuhan daripada segala-galanya. Ada benda yang Allah buat batas-batas antara halal dan haram, maka kita kena jelas antara keduanya. Dan masyarakat perlu kita besarkan sempadan supaya dia nampak perbezaan jelas di antara yang batil dengan yang hak. Ni kadang-kadang masyarakat pun tak jelas kerana sempadannya terlalu nipis di antara contoh yang haram dan yang halal, antara rasuah dan sedekah. Tuan-tuan, nipis sangat beza. Sampaikan pegawai SPRM pun dia kena siasat betul-betul untuk membezakan adakah itu rasuah atau sedekah. Dua-dua beri. Saya beri ni tapi niat saya begini. Dia kata hak ni sedekah. Dia kata yang ni ada unsur rasuah. Nipis sangat tuan-tuan. Oleh sebab itu masyarakat kita selalu keliru di antara yang haram dan halal, sebab syubhah itu mereka tak ambil besar. Bagi dia syubhah. Bagi orang yang benar-benar bertakwa, sempadan syubhah tu besar. Lagi besar sempadan syubhah tu, lagi jauh jarak dia dengan haram. Tak apalah, hampa nak ambil aku tak sedap hati. Contohnya, hampa nak buat tapi aku tak sedap hati. Hati aku tak sedap. Bagi aku benda ni syubhah. Lama kelamaan tuan-tuan, amalan yang kita sama-sama, tuan-tuan, kalau main dengan rasuah ni takut tuan-tuan. Dia mari kepada kita, dia pujuk kita, tak apalah kata ambil yang 500 ni buat makan sejabat. Vendor, supplier bagi 5,000, dia kata guna duit 5,000 ni buat team building jabatan. Kita kata nak makan ke tak makan duit ni? Pasal apa supplier bagi duit kat kita? Kenapa tak bagi kat orang lain? Tapi dia bagi kat ramai-ramai, bukan bagi kat kita seorang. Ramai-ramai. Tak ramai-ramai tu duit tu lagu mana? Uzlah di sini dia kata biar berbeza, yakni perbezaan di antara golongan beriman dengan golongan yang kufur. Berbeza daripada sudut pemikiran kita, pandangan kita. Biar jangan sama tuan-tuan, jangan main hentam kromo. Orang bukan Islam, orang kafir ni tuan-tuan, tak boleh kata apalah tuan-tuan. Tapi kalau kita lagu depa juga. Begitu juga daripada sudut akhlak kita, tata susila hidup kita. Biar berbeza ketara antara kita dan mereka. Perbezaan daripada sudut perasaan tak sama kita tuan-tuan. Jagalah anak-anak kita tuan-tuan lah ni dah. Sampai tahap mereka ni dah hilang sensitiviti dah terhadap perjuangan di Gaza.
Orang muda hari ni tulis komen macam tak ada pengetahuan sejarah. Dia kata yang Palestin ni pun satu. Yang pergi serang buat apa? Pergi kacau orang pasal apa? Jolok serang terbuan makan senjata, makan bom lah. Dah tahu orang nak serang, larilah. Yang duduk di situnya pasal apa? Astaghfirullahalazim. Dia boleh memihak kepada Zionis. Pasal apa? Pasal dia sudah mula duduk. Tuan-tuan, ingat tak anak Nabi Nuh alaihissalam? Kita masih lagi bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Bila mana Nabi Nuh kata dia, ya bunayya, mari sini anak aku, irkab ma'i, mari naik atas kapal ni, fala takum minal kafiri, jangan kamu duduk sama dengan orang kafir. Anak Nabi tu, dalam Nabi duk ajar anak dia boleh duduk bersama dengan orang kafir. Bila Nabi nak selamatkan anak dia kata tak apalah ayah pergilah dengan kapal ayah tu. Kalau hujan turun banjir sekalipun, saya naik bukit lah ayah. Berfikir lagu mana orang kafir berfikir. Dia ingat bila Allah ni nak datangkan balak kebinasaan, dia boleh mengelak dengan ikhtiar dan kelicikan mereka. Cara berfikir anak Nabi Nuh tu. Anak Nabi Nuh daripada isteri dia yang kedua. Kata ulama nama dia Kan'an. Allah. Kadang-kadang begitulah keadaannya tuan-tuan. Kita pening mengajak anak murid kita, anak kita sendiri. Anak kita sendiri. Allah uji begitu nak. Kadang-kadang Allah uji isteri kita sendiri. Dia fikir tak macam mana kita nak dia fikir. Kita kata jenuh dah abang cakap dengan awak ni. Inilah abang payah. Orang sekarang ni abang, semua duduk main neraca sekarang ni. Tak boleh pakai neraca Quran. Quran dengan sekarang ni tak senada. Orang sekarang ni lagu ni abang. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi berkata, kunu kasyamati bainan nas, jadilah kamu orang yang mempunyai daya ciuman yang kuat di kalangan manusia. Allah suruh kita ni tuan-tuan, kalau kita nak pergi ke hutan, kita kena bawa satu orang yang pandai mencium alam. Dia kata, kita patah balik awal. Patah lah. Pasal apa? Dia kata, nanti aku cakap kan, ada rimau. Dia kata, buat tak apa. Kalau aku habak hang gempak pula, rimau mana pula. Dah kita patah balik. Dia kata, tak berapa elok keadaan. Dia dapat menghidup. Itu orang yang pandai, sensitif. Kita dalam masyarakat sebagai pendakwah, sebagai seorang ayah, kita kena cepat hidu mad'u kita. Anak-anak muda kita ni tuan-tuan, kita ni kena cepat hidu ke mana kecenderungan. Memang laju tuan-tuan, mereka memang laju, tak terligan kita. Tapi bukan itu bermakna kita boleh lantak pergi kampung. Hamba main handphone jangan tengok benda merapu. Tak boleh sekadar cakap begitu tuan-tuan. Kita kena ada masa belajar sikit software, macam mana kita nak tengok, nak akses, nak cari balik, nak block ke nak apa, segala maklumat yang telah dia layari tuan-tuan. Ni orang kata senjata makan tuan ni handphone. Rosak anak-anak kita. Kita kena jadi orang yang cikgu kena cepat alert, orang yang paling sensitif, yang cepat baca perubahan, taktikal. Itu yang tentera British Al-Qassam dapat masuk dalam Palestin, dan masuk balik dalam bumi asal Palestin. Pasal apa? Kuat dia punya daya ciuman dia.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, la yakun ahadukum imma'atan yaqulu ana ma'an nas. In ahsana an-nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin wuttinu anfusakum fa in ahsana an-nasu an tuhsinu wa in as'alu an tajtanibu isa'atahum. Rawahu at-Tirmizi atau kama qala. Baik, kita habis dengan hadis ni tuan-tuan. Kata Nabi SAW, jangan kamu ni jadi macam orang yang tak punya pendirian. Oh, Nabi pesan. Nabi marah. Hampa jangan tak ada pendirian. Serupa lalang. Mana angin tiup, situ hampi. Mana orang tabur, dedak, situ hampi patuk. Ana ma'annas. Prinsip, aku atas majoriti. Aku tengok orang. Kalau orang lagu ni, aku ikut. Tuan-tuan, aku bersama orang ramai. Ini tuan-tuan, Nabi sebut dah, akhir zaman ni majority. Demokrasi ni kuasa of majority. Kita tengok suara ramai, sokong ramai, sokong gini. Ini kehendak ramai, kena akur. Tuan-tuan, main dengan kehendak ramai ni tuan-tuan, banyak benda yang melanggar hukum hakam tapi orang ramai duk buat. Sebab apa? Trend, fenomena. Sampai isteri kita pun sama, jom bang, Allahu Akbar, janganlah yang dia duk ala orang acah-acah je. Memang hari ni dia acah, dia tell dulu kita. Kalau kita buat bodoh sikit, dia buat merajuk-merajuk, kita pun duk, ni saja dia pancing kita. Dah, jom lah. Nah, bang, cancel lah kuliah tu. Ni malam ni penting bang. Dalam 5 tahun 1 malam je dia buat ni bang. Malam ni special. Dia buat merajuk, kita pun berhala. Semua orang pergi dah bang. Ni dalam YouTube, dalam Facebook kan. Tengok, share. Semua orang pergi dah. Kita tak beri. Ana ma'ana, aku ikut orang ramai. Suami orang lain semua macam tu. Ada Abu ayat. Ayah orang lain semua macam tu. Ayah je tak macam tu. Cikgu-cikgu sekarang ni semua macam ni. Cikgu yang masa kolot. Kita pun, betul ke no? Aku kena ikut peredaran zaman. Cikgu pun hanyut. Ayah pun hanyut. Jika sekiranya mereka berbuat baik, aku berbuat baik. Ni tak apa juga. Tapi tak ada pendirian. Hang buat baik kerana orang, bukan kerana Allah. Pasal orang buat baik, hang pun buat baik. Cuma untunglah orang yang menjadi mansanna sunnatan hasanah. Itu untunglah. Pasal apa? Dia influencer. Dia boleh ajak orang, influence orang supaya buat benda baik. Jadi follower fan dia ni, dia ikut dia. Untunglah dia. Tapi hati-hati. Iman influencer ni kadang-kadang jatuh, naik. Bila kita ikut mereka, kadang-kadang okey, tiba-tiba waktu dia tak berapa nak okey, dia bawa pula influence yang tak baik, kita pun ikut pula. Dan apabila jika mereka melakukan kejahatan, aku pun ikut melakukan kejahatan. Allahu Akbar. Ikut kawan-kawan ni, ayah bimbang ni, hang kawan dengan siapa ni? Dulu hang bagus. Waktu hang kawan dengan Muaz tu bagus, ayah tengok. Muaz mana ada dah ayah, dia dah habis sekolah dah, dia dah pindah tempat dah. Lepas tu hang kawan dengan siapa? Dengan kawan-kawan lain dah. Kawan-kawan hang baru ni teruk pula. Jauh. Bila mereka pakat buat jahat, dia pun buat juga kejahatan. Tapi Nabi kata, kalau orang muda ni kita boleh akur lah, dia tengah tak ada pendirian. Budak-budak kan tengah cari kawan, tengah banyak orang kata bertolak ansur untuk menangkan hati kawan, supaya kawan terima dia. Tapi kalau dah berumur macam kita ni tuan-tuan, duk buat perangai tak ada prinsip ni tuan-tuan, mau sepak ni tuan-tuan, tengok mana hang buat perangai lagu ni. Hang tahu tak ni khianat ni? Hang tahu tak hang buat macam ni merugikan? Aku macam mana? Terpaksalah. Dah orang lain semua balas, tak aku tak balas. Nanti mereka kata aku ni tak sebulu dengan mereka, betul mereka report aku lah yang kena. Sebab tu ramai orang tuan-tuan pencin awal. Sebab apa? Budaya kerja dia.
Ratus-ratus. Dia kata rugi apa encik awal. Pasal apa? Banyak kami buat duit. Tuan-tuan. Apa ni tuan-tuan? Dia kan peduli. Bagi dia rasuah tu income, set income dia. Hampa tak apa, hampa ada Grab, hampa tak apa, hampa ada rumah sewa, aku tak ada income lain. Betul? Aku buat lagu ni. Claim. Tetapi hendaklah, Nabi kata, hendaklah kamu menetapkan pendirian kamu. Maka jika sekiranya manusia berbuat baik, maka hendaklah kamu berbuat baik. Alhamdulillah. Ikutlah yang baik. Sebab tu senantiasa kita ni duduk dalam lingkungan orang baik-baik. Kita ni tak kuat. Tapi dengan ada kawan-kawan kita yang baik ni, dia tak ajak kita buat benda merapu. Geng-geng surau ni tuan-tuan, dia tak ajak pergi dandut. Dah awak berkawan dengan orang muda, Pak Meon. Orang muda supply baju lah dengan seluar Yankee. Alhamdulillah dah. Duduk rumah bini tu pesan dah, malam-malam pilah ke surau Pak Meon pun. Pak Meon pun. Ni tasbihnya. Habuan wirid tengah jalan. Rupa-rupanya dia dah berjumpa dengan orang tu. Ikut balik budaya zaman-zaman dulu. Jika manusia berbuat baik, maka hendaklah kamu berbuat baik. Tetapi jika mereka berbuat jahat, maka hendaklah kamu menjauhkan diri daripada berbuat jahat terhadap mereka. Sebab tu tuan-tuan, kita ni iman lemah. Kalau kita rasa kita tak mampu nak mengubah kemungkaran, jangan pergi dekat dengan kemungkaran. Kalau rasa kita tak mampu nak tegur kemungkaran, jangan pergi tempat-tempat yang ada kemungkaran. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu tak mampu nak tegur dengan lisan, tegurlah dengan hati. Zalika adhaful iman. Itu tanda iman yang paling lemah. Maksud apa tegur dengan hati? Jauhkan diri kita daripada kemungkaran, kemaksiatan tersebut. Minta maaf nak. Hampa nak mana ni? Minta maaf. Aku nak dahai sikit. Dengar gaya-gaya nak mengata ke orang, nak fitnah ke orang. Aku ada ambil anak tuition sana. Elokkan diri daripada bergaul dengan toksik. Atas kita lah, kita ada tangan, ada kaki kan. Allah tanya tangan dan kaki kita. Inilah pengertian uzlah yang dimaksudkan manakala daripada sudut gerak kerja, harakah, pergaulan dan dakwah tidak ada uzlah, tuan-tuan. Daripada sudut itu, betul kita boleh mengasingkan diri. Tetapi daripada sudut buat kerja untuk agama, untuk dakwah, untuk perjuangan, tak ada istilah kita mengasingkan diri. Kena masuk dalam masyarakat. Kalau kata kita kena berdakwah pada golongan Sonsang, kita pergi golongan Sonsang. Kalau perlu masuk bawah jambatan lah kita pergi. Ikut macam mana perancangan kita punya harakah. Harakah kata malam ni begini, kita buat. Malam ni kita nak jumpa dengan orang ni, jom. Awak diarahkan untuk muda-muda, orang muda-muda. Jadi orang muda lah kita. Pasal apa? Itu adalah tanggungjawab dakwah. Sekiranya berlaku pengasingan diri pada maksud dakwah dan maksud harakah, maka sudah tentulah terhenti kerja-kerja harakah, pergaulan dan dakwah. Kalau main pakat begitu tuan-tuan, dia akan terhentilah. Minta maaf. Macam adalah setengah-setengah jemaah tu tuan-tuan, bila orang kata mainlah mengundi, tak mau, kita tak terlibat mengundi. Waktu nak mengundi itulah dia pergi ke mana. Pasal apa lagu tu? Habis kita ni. Ini masa depan kita. Menentu masa depan. Depa daripada mana balik, daripada sini hampir keluar pula. Pergi duduklah rumah. Jenuh kita. Pujuk, marilah, aku tak mau. Hang bawa macam mana ke depan aku pun tak nak pangkah. Astaghfirullahalazim. Dan ingatlah para petugas amal Islami hari ini berhadapan dengan pelbagai kumpulan dan golongan manusia. Kita ni menghadapi mad'u yang berbeza-beza. Oleh sebab itu kita harus berpegang kepada satu hukum, atau kita tidak harus berpegang pada satu hukum ataupun satu cara sahaja dalam bergaul dengan manusia. Mana ustaz kena versatile. Pendakwah kena versatile. Tak boleh guna satu cara saja. Hampa nak dengar,
tak nak dengar, sudah. Keadaan masyarakat kita perlukan kepada begitu, tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat itu dulu. Ke depan kita akan tengok manusia-manusia yang dihadapi oleh para pendakwah. Ini yang kita akan tengok. Mad'u yang kita kena api. Kalau kita tengok dalam konteks kecil, anak-anak kita, 10 orang anak kita, kepala lain-lain. Perempuan lagu lain, jantan lagu lain. Hak menikah lagu lain, hak tak menikah lagu lain. Dah tak ada jodoh. InsyaAllah tuan-tuan, teruskan berdoa, minta pada Allah supaya Allah membantu memenangkan perjuangan Islam di bumi mana pun, bumi Palestin maupun bumi kita, bumi Malaysia, tuan-tuan. Musuh kita adalah satu. Al-kufru millatun wahidah. Kafir ni milah yang satu. Mereka akan tetap lawan Islam. Dalam apa cara mereka akan tetap lawan Islam. Zionis cara Zionis, hak tak berapa nak Zionis cara depa, tuan-tuan. Yang penting hidup mereka, mati mereka lawan Islam. Tetap lawan Islam. Jadi kita kena bantu Islam walau macam mana cara sekalipun, insya-Allah. Mohon ampun dan maaf dalam penyampaian kalau ada salah dan silap. Dapat kita simpulkan bahawa dalam berdakwah kita tak boleh mengasingkan diri dengan manusia. Cuma kita diminta untuk uzlah daripada sudut jiwa kita, supaya kita ni tidak berasa lunak, mesra, ataupun akhirnya terpaut dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Semoga Allah melindungi kita semua, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.